pada kali ini ke podcast UWA siri yang ke-7. Kita bawakan pada kali ini tajuk Al-Asy'ariyah dan Aqidah Al-Hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap siri kita bawakan mereka yang khusus dalam bidang masing-masing. Untuk podcast siri yang ke-7 UWA ni, saya bersyukur kepada Allah SWT. Syukur, Alhamdulillah. Sekali lagi Allah mengizinkan seorang tokoh muda terbilang dan masyhur dalam bidang akademik di universiti-universiti yang sudi untuk bertandang ke tempat kita pada malam ni, tidak lain tidak bukan bersama kita pada malam ni Profesor Madya Dr. Omar Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, Dr. Profesor Madya Dr. Omar Muhammad Noor mendapat pendidikan ijazah sarjana muda Usuluddin Universiti Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia pada 2001. Tu ijazah sarjana muda 23 tahun yang lepas. Tuan-tuan, dah lama. Sebahagian penonton belum dilahirkan ketika tu. Dan kemudian ijazah sarjana sunnah dan ilmu hadis Universiti Darman Cawangan Damsyik 2007, dan seterusnya menamatkan ijazah doktor falsafah PhD juga di bidang hadis di Universiti Malaya pada tahun 2018. Sekarang Profesor Madya Dr. Omar Muhammad Noor hafizahullah menjawat jawatan pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia, 2018 hingga 2023, lebih kurang 6 tahun. Kemudian yang terkini pensyarah kanan di Universiti Malaysia Sabah 2024 sehingga sekarang, masih baru doktor, tak sampai setahun lagi berpindah ke negeri Bawah Bayu. Dan juga merupakan ahli Majlis Muzakarah Fatwa, kalau negeri lain panggil ahli jawatan kuasa fatwa, negeri Sabah 2024 hingga 2026. Tahniah doktor, mubarak. Semoga jawatan ni dapat membuatkan doktor berkhidmat untuk ummah, insya-Allah. Dan seterusnya doktor juga adalah ahli panel pemikir bahagian hadis dalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM daripada 2022 hingga 2024. Maka tidak salah untuk podcast siri yang ke-7 ini sangat tepat orangnya untuk berbicara tentang akidah ahli hadis dan juga Al-Asy'ariyah pada kali ini, yang menjadi sedikit polemik lah sejak kebelakangan ni. Tanpa buang masa, tuan-tuan sekalian, mazhab fiqh di Malaysia Syafi'i. Dan kita tahu antara mazhab fiqh juga adalah Hanafi, Hambali, Maliki. Kemudian mazhab akidah, seperti yang Dr. Tariq Suwaidan sebut, 90% mazhab akidah dalam kajian beliau, ihsaiyat yang dia buat secara terperinci, 90% akidah umat Islam di dunia sekarang ni adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kebelakangan ni ada satu kelompok yang mendakwa bahawa mereka bukan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka adalah Ahlul Hadis. Kita bawakan pada malam ni tuan-tuan nak hurai kupas soalan pertama, siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Hadis ni. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhal alayya. Amin. Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar, rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya kita berkesempatan untuk berpodcast ni Ustaz Wadi. Alhamdulillah. Selepas berkali-kali bertemu janji tak menjadi. Betul. Berapa kali-kali kita menyusun dan merancang perjumpaan dalam podcast ni sejak berapa bulan yang lepas Saya ingat berapa bulan lepas berkali-kali kita temu janji, cancel dan lain sebagainya, sampai hari ini Allah pertemukan kita dalam satu perbincangan yang sebenarnya tak dirancang. Sebenarnya dari dulu lagi kita nak berbincang kenaan dengan beberapa buku-buku yang telah saya tulis.
berkenaan dengan ilmu hadis dan kaitan dia dengan akidah. Dan kembali kepada perbahasan berkenaan dengan soalan Ustaz Wadi, siapa yang dimaksud dengan ahli hadis, ya? Sebenarnya ahli hadis adalah satu kumpulan manusia dalam sejarah Islam yang menerima hadis sebagai salah satu sumber utama dalam penetapan akidah dan hukum. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah pemikiran Islam, kita ada satu kumpulan yang nama dia ahli hadis atau ashabul hadis, dan ada lagi satu kumpulan yang kita sebut sebagai ahlul ra'i. Ya tak? Jadi ahlul hadis dan ada ahlul ra'i. Perbezaan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i, dua-dua semua sama. Dua-dua kumpulan ini sebenarnya sama. Mereka merujuk kepada Al-Quran, mereka merujuk kepada hadis. Akan tapi akan nampak perbezaan apabila berlaku pertembungan antara hadis dengan qiyas, misalkan. Antara hadis dengan qiyas, mana yang didahulukan? Ahlul hadis akan mengatakan kita kena dahulukan hadis. Sedangkan ahlul ra'i, mereka akan kadang-kadang lah mereka akan nampak macam hadis ni tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yang qat'i, yang telah mereka jadikan sebagai prinsip dalam pemikiran. Justru terkadang mereka tinggalkan hadis tersebut, zahir hadis tersebut, dan mereka lebih memilih untuk mengamalkan qiyas atau lain sebagainya. Kita ambil contoh lah, ada sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarrul ibil wal ghanam. La tusarru itu maksudnya lah jangan engkau ikat tempat susu unta ataupun kambing. Ini biasa dibuat oleh pedagang atau peniaga zaman dahulu yang nak jual kambing susu. Jadi mereka akan ikat tempat kantung susu dia tu, dan dibiarkan untuk tidak diperah beberapa hari. Tujuannya adalah agar kalau orang yang datang nak beli, dia tengok macam kambing ni susu dia banyak, padahal dia sengaja tak perah berhari-hari atau dibiarkan berhari-hari agar nampak dia besar dan menarik perhatian. Nah, Nabi larang perkara tersebut, dan Nabi katakan famani beta'aha fahuwa bi ahadi nazirain ba'da an yahlubaha. Kalau ada satu orang membeli unta ataupun kambing yang sudah dimusarrah macam tadi, yang sudah dibiarkan macam tu, lalu dia balik ke rumah, lalu kemudian dia perah, kata Nabi ada dua kemungkinan, ada dua pilihan. In radiyaha amsakaha. Kalau dia rasa macam okeylah, kalau dia tengok biasa dia balik dia balik rumah, dia beli unta ataupun kambing tersebut, dia sangka kambing ni atau unta ni banyak susu, tapi dia balik ke rumah dia perah, ternyata dia cuma sikit sudah tak keluar air, tak keluar susu lagi. Kata Nabi ada dua pilihan untuk dia. Kalau dia rasa macam aku tertipu, boleh kembalikan ke unta tersebut. Kalau dia rasa macam okey saja, maka tak apalah, dia simpan kambing atau unta tu. Tapi kalau dia rasa macam saya tertipu ni, saya ingat banyak susu padahal tak, selepas saya perah ternyata sikit saja dah habis, kata Nabi falyaruddaha wa sa'an min tamr. Sila kembalikan kambing atau unta tersebut, dan kembalikan kambing tu sekali dengan satu gantang atau satu sa' kurma. Ya kan, satu sa' kurma. Ahli hadis simple saja tengok hadis ini, dia katakan Nabi suruh kembalikan unta atau kambing tersebut dengan satu gantang kurma. Ya tak? Nabi kata macam tu dalam hadis, kita kena buat macam tu. Ya tak? Ini pendekatan ahlul hadis. Apa yang Nabi sebut, kita buat macam tu. Tapi ahlul ra'i dia akan tengok, okey, hadis ni macam tak kena lah Ustaz. Kenapa? Sebab kalau orang perah susu, maknanya susu tu menjadi milik dia, dia minum, ya kan? Lalu kemudian kalau dia kembalikan kambing tersebut, sepatutnya adalah dia kena kembalikan kambing tu dengan harga susu yang dia minum. Betul tak? Betul. Sesuai dengan kaedah al-kharaj with dhaman. Lalu kemudian sesuai dengan kaedah bahwa kalau kita ambil harta orang lain, kita kena kembalikan yang sama dengan harta tu
ataupun yang seharga dengan harta tersebut. Betul tak? Itu kaedah banyak dibuat. Dalam fiqh kita sudah pahami perkara tersebut. Justru apabila hadis mengatakan kembalikan kembalikan kambing tersebut dengan satu sok kurma, satu sok kurma tu boleh jadi seharga dengan susu tersebut, atau boleh jadi tidak seharga dengan susu tersebut. Betul tak? Betul. Ya, ini yang kemudian kata Ahlul Ra'i, hadis ni macam tidak selari dengan apa yang mereka sebut sebagai qiyasul usul. Mereka tak selari dengan prinsip-prinsip pemikiran yang mereka dah bina, yang berdasarkan pelbagai ayat-ayat suci Al-Quran, pelbagai hadis yang lain dan lain sebagainya. Itu sebabnya mereka kemudian reject hadis ni. Dengan alasan banyak, mereka antaranya mengatakan bahawa hadis ni mungkin mansukh, hadis ini bertentangan dengan hadis lain al-kharaj bil dhaman, atau ada yang lebih ekstrim mengatakan hadis ini kita reject sebab perawi dia Abu Hurairah tidak faqih. Ini satu alasan-alasan yang mereka gunakan untuk reject hadis. Nah, ini yang membuat mereka dinilai sebagai ahlur ra'i, sebab mereka lebih terlihatnya nampak macam mereka mendahulukan ra'i, pemikiran berbanding hadis. Mereka dahulukan kaedah kias, kaedah pemikiran yang lebih yang dibina di atas prinsip-prinsip itu berbanding hadis. Beza dengan al-hadis tadi. Al-hadis dia tak akan perhatikan ini bertentangan dengan kias usul atau tak. Hadis kata macam itu kita ambil lah. Betul tak? Nah, ini yang kemudian kita boleh faham bahawa pendekatan ahlul hadis dengan pendekatan ahlul ra'i berbeza dalam permasalahan hukum hakam dalam menilai sebuah hadis. Ahlul ra'i kadang dia tak ambil sesuatu hadis apabila tidak selari dengan prinsip-prinsip pemikiran yang mereka telah bina. Mereka membina prinsip-prinsip pemikiran tertentu yang kemudian mereka menjadikan rujukan, dan kadang kalau hadis ahad bertentangan dengan prinsip ini, mereka akan reject hadis tersebut. Baik. Nah, apabila masuk ke dalam ini bahasan fiqh ringan. Tapi kalau masuk dalam perbahasan akidah, ini terbuka kepada peluang untuk aliran-aliran tertentu menggunakan perkara yang sama, dan mereka sering reject hadis apabila tidak selari dengan prinsip-prinsip yang mereka bina. Sebagai contohlah, ini termasuk ke kalangan al-ra'i adalah Mu'tazilah misalkan, lalu kemudian Jahmiyah. Itu sebabnya kalau al-hadis bincang berkenaan dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka akan selalu kaitkan dengan al-ra'i. Sebab prinsip asas mereka akan nampak Mu'tazilah ni sama dengan ahlul ra'i. Mereka sering reject hadis-hadis tertentu yang bertembung dengan prinsip pemikiran mereka. Sebagai contoh, hadis yang bincang berkenaan dengan Allah boleh dilihat di akhirat. Hadis sahih mutawatir, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badr. Banyak lagi hadis-hadis lain menyebutkan bahawa kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, kalangan Mu'tazilah yang mengamalkan pendekatan ahlur ra'i, mereka akan kata, ya, hadis mungkin ada macam tu, tapi hadis ni bertentangan dengan prinsip utama kita bahawa Tuhan bukan jisim, Tuhan tidak boleh dilihat, Tuhan tak boleh disentuh, tidak boleh dicapai dengan panca indera. Jadi Tuhan tak boleh dilihat, didengar, disentuh, dirasa dan dihidu, ya kan, menurut mereka. Dan justru kalau kita menetapkan bahawa Tuhan boleh dilihat, maknanya kita telah menserupakan Tuhan dengan makhluk. Ini pandangan Mu'tazilah. Nah, ini yang menjadi pegangan mereka yang dibina di atas dalil-dalil rasional mereka. Dan apabila bertembung dengan hadis, mereka akan buang hadis begitu saja. Begitu juga apabila mereka bincang bahawa penduduk semua yang masuk neraka tak akan keluar lagi, walaupun pelbagai hadis-hadis yang lain menyebutkan adanya syafaat Nabi yang boleh keluarkan pelaku dosa besar dari neraka, mereka reject. Kenapa? Sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka. Nah, dari sini kemudian kita akan nampak bahawa ahlul hadis selalu bertembung dengan ahlul ra'i, dan bagian daripada ahlul ra'i adalah Mu'tazilah. Lalu bagian daripada ahlul ra'i adalah Jahmiyah, yang setiap kalangan-kalangan yang mereka selalu mendahulukan prinsip yang rasional yang mereka bina berbanding hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlul hadis. Nah, dalam sejarah Ustaz Wadi, apabila kita tengok ahlul ra'i ini
ya berkembang di Irak. Dan apabila dan kita sama-sama mengetahui bahwa Irak juga menjadi ibu kota Abbasiyah kan. Abbasiyah. Baghdad menjadi ibu kota kerajaan Khilafah Abbasiyah. Dan apabila Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, dia angkat Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, menjadi Qadil Qudat yang pertama. Sebelumnya tak ada jawatan tuh kan, dia yang angkat Abu Yusuf menjadi Qadil Qudat, hakim utama. Dan Abu Yusuf kemudian lantik hakim-hakim di bawah dia semuanya adalah dari kalangan mazhab Hanafi. Nah, ini yang kemudian membuka peluang bagi Mu'tazilah, Jahmiyah masuk, sebab mereka kebanyakannya adalah berakidah bermazhab Hanafi. Ini yang kemudian membuat Mu'tazilah masuk ke dalam kerajaan. Dan lama-kelamaan mereka punya kedudukan yang sangat kuat di kalangan kerajaan. Dan pada asalnya memang kerajaan Abbasiyah dia perlu kepada Mu'tazilah nih. Sebab Mu'tazilah inilah yang mampu untuk berdebat dengan aliran lain, mempertahankan akidah Islam tuh. Sebab di Baghdad dia sebuah bandar metropolitan. Di situ bukan cuma orang Islam saja, di situ ada Yahudi, ada Etis, ada Nasrani, ada Majusi dan lain sebagainya. Yang mampu berdebat dengan mereka siapa? Mu'tazilah. Justru Mu'tazilah selalu menjadi represent, jadi perwakilan umat Islam untuk berdebat dengan orang-orang ini. Dan kemudian mereka semakin hari semakin tinggi kedudukan dia di kalangan kerajaan, sampailah pada masa Al-Ma'mun mereka kuasai kerajaan nih, dan mereka kemudian pengaruhi Al-Ma'mun untuk melancarkan satu polisi yang kita sebut sebagai mihnah khalqil Quran. Jadi Ma'mun sendiri dia sudah pengaruh dengan akidah Mu'tazilah, sebab Ma'mun ini pandai, dia kuasai ilmu hadis hebat. Dia kuasai falsafah, dia kuasai bahasa Arab dan sebagainya. Khalifah itu sendiri. Memang dia sudah dididik oleh Harun ar-Rasyid untuk belajar ilmu-ilmu ini. Dia pernah pergi ke Madinah. Khalifah Harun bawa anak-anak dia termasuk Al-Ma'mun untuk belajar daripada Imam Malik dan ulama-ulama lain. Nah, apabila dia bercampur dengan kalangan Mu'tazilah ini, dia memang betul muqtani' lah. Dia betul-betul rasa macam akidah Mu'tazilah itu yang betul. Nah, ini yang kemudian dia berpandangan seperti pandangan Mu'tazilah. Tuhan tak ada sifat, sebab kalau kita tetapkan sifat kita seolah-olah menjadi musyabbiha dan semua akidah-akidah yang lain. Termasuk Tuhan tidak memiliki sifat kalam. Oleh karena tidak memiliki sifat kalam, maka Al-Quran bukan kalam Allah, bukan sifat Allah, akan tapi makhluk Allah. Itu sebabnya Quran dihukumkan makhluk oleh Mu'tazilah. Dan dia berpandangan bahwa setiap orang yang menetapkan Tuhan ada sifat, maka dia musyabihah. Dia ekstrim nih Mu'tazilah nih. Setiap orang yang menetapkan Tuhan ada sifat, maknanya musyabihah. Itu sebabnya Ahlu Sunnah dia anggap macam musyabihah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk, mujassimah dan lain sebagainya. Dan setiap orang yang menetapkan bahwa Al-Quran makhluk juga mujassimah. Nah, ini yang kemudian Al-Ma'mun melancarkan mihnah dengan tujuan untuk memaksa semua rakyat meninggalkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kemudian ikut pandangan Mu'tazilah dalam isu-isu yang sensitif nih. Nah, peristiwa ini berlaku pada tahun 218 Hijrah. Dan itu adalah tahun terakhir Al-Ma'mun. Sebab tahun itu juga dia meninggal dunia. 218 Hijrah, dia perintahkan semua terutama gubernur yang ada di Baghdad untuk periksa semua akidah ulama yang ada di Baghdad. Dan Baghdad itu adalah pusat ilmu. Seluruh ulama ada di situ. Muhaddisin, fuqaha, semua ada di situ kan. Tokoh-tokoh besar ada di situ. Kalau dia dah paksa, dia dah laksanakan di Baghdad, tempat lain akan menyusul. Nah, ini yang kemudian dia laksanakan. Setiap orang yang mengatakan Al-Quran makhluk terus
istilah kita tarik tawli ada, dia tak boleh mengajak. Dan Ditangkap kalau pun dia ada, kan? ditangkap pun ada. Kalau dia menerima gaji dari allowance dari kerajaan, ya kan, itu pun kena dipotong dan lain sebagainya. Mihna khalqil Quran ini berlaku kurang lebih daripada 15 tahun. Bayangkan kerugian yang berlaku di kalangan ulama pada zaman itu, dan efek dia adalah kebencian ulama kepada Mu'tazilah. Bayangkan 15 tahun kita kena tindas kan. 15 tahun kita kena tindas, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, cakap pun disekat dan lain sebagainya. Dan apabila jadi sepanjang mihna khalqil Quran, penindasan berlaku dan kebencian rakyat kepada Mu'tazilah semakin meningkat, bayangkan apabila mihna berakhir. 15 tahun penindasan ganti dengan kerajaan yang baru, pentadbiran yang baru, apa yang berlaku? Itu semua meletup loh, Ustaz. Betul tak? Itu sebabnya apabila mihna berakhir, kalangan ahlul hadis sangat benci kepada ahlul ra'i, dan mereka benci kepada semua yang berkaitan dengan ahli ra'i, Mu'tazilah, ilmu kalam. Itu kan jadi sebagai reaksi tindak balas daripada penindasan selama 15 tahun lebih itu. Dan dari sini yang kita akan nampak bahwa ahlul hadis pada saat itu mengambil pendekatan, kita tak kata semua, tapi kebanyakan ahlul hadis pada saat itu mengambil pendekatan ekstrim dengan mengharamkan semua perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam, dan termasuk semua perkara yang berkaitan dengan instrumen ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kalam, termasuk takwil, termasuk lughah, termasuk i'rab, termasuk majaz, hakikat, pembagian majaz dan hakikat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kalau kita nampak baca kitab Imam Rama Hurmuzi Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, beliau cerita ada setengah al-hadis ni dia tak suka kepada ilmu i'rab, tak suka kepada ilmu nahwu, dan dari sini yang kemudian berlaku penurunan ilmu di kalangan al-hadis. Apabila mereka ekstrim dalam menolak perkara ni, mereka akan tak menguasai lah. Iya, mereka akan banyak kesilapan. That's why ada buku-buku khusus untuk bincang berkenaan dengan tashifat muhaddisin, ya kan, tashif yang dilakukan muhaddisin dan sebagainya. Nah, dari sini kita boleh melihat bahwa al-hadis dia tidak satu aliran, satu kumpulan saja. Dia ada berapa lapisan-lapisan. Kita boleh katakan al-hadis ada yang memang pakar dalam hadis, pakar dalam ilmu-ilmu yang lain, macam Imam Bukhari. Tentulah dia pakar dalam ilmu hadis, rijal, mau berkaitan dengan hadis. Pada masa yang sama dia juga pakar dalam fiqh. Pada masa yang sama dia pakar dalam akidah, ya tak? Betul. Ini adalah ulama ahlul hadis. Ada lagi satu lapisan di kalangan ahlul hadis yang mereka mungkin pakar dalam hadis, tapi tidak pakar dalam fiqh. Imam Ahmad pernah ditanya berkenaan dengan Imam Abdul Razzaq, As-San'ani yang menulis kitab Musannaf, kan? Akana faqihan, adakah dia seorang faqih? Akana lahu fiqh, adakah dia punya menguasai fiqh atau tak? Apa jawaban Imam Ahmad? Dia katakan ma aqallal fiqh fi ashabil hadis. Fiqh ni adalah perkara yang sangat jarang berlaku dalam ahli hadis. Nak jumpa ulama hadis yang betul-betul kuasai hadis pada masa yang sama kuasai fiqh, jarang. Imam Syafi'i sendiri pernah ditanya berkenaan dengan ada seorang pelajar ni, dia nak kuasai hadis dan kuasai fiqh juga. Dia katakan aturid an tajma' bainal hadis wal fiqh, hayhat dia cakap. Jawab Imam Syafi'i. Sukar, hampir mustahil untuk boleh kuasai dua perkara secara mendalam lah. Nah, ini ada sekumpulan al-hadis yang macam tu.
yang dia kuasai hadis, mungkin ilmu hadis, akan tapi tidak kuasai ilmu yang lain. Tidak jauh-jauh lah, ada pakar hadis yang bernama Syu'bah, Ibn Hajjaj, Imam Syu'bah. ya kan, Imam Syu'bah, terkenal, hebat sangat, hifz dia, hafalan dia dalam hadis, dalam rijal dan lain sebagainya. Tapi setiap kali dia ditanya fiqh, ini dia sering silap. Imam Syafi'i selalu mengatakan kalau ada orang bincang tentang fiqh lalu silap, dia katakan hadza qiyas Syu'bah. Ini qiyas Syu'bah, maksudnya ini qiyas yang tak betul lah. Dan setiap kali Syu'bah ditanya soalan fiqh, dia akan tanya dulu, awak nama siapa, tinggal di mana, macam mana nak hubungi awak lepas ni. Kenapa? Sebab kalau dia tanya soalan tentang fiqh, dia akan jawab mengikut pemahaman dia pada saat tu. Esok dia tanya orang-orang yang pakar dalam fiqh tu, kalau salah dia akan hubungi balik orang tu. Yang semalam fatwa saya tu silap ya, awak kena baiki. Nah ini ada, kita tak dapat nafikan perkara tu. Sebab al-hadis ramai ya kan. Yeah. Tidak semua macam Bukhari, tidak semua macam Muslim. Ada yang memang kepakaran dia hadis saja tapi tidak menguasai apa namanya fiqh dan ataupun apalagi akidah yang begitu dalam kan. Ya. Nah justru kalau kita tengok kitab pertama dalam ulumul hadis yaitu Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, karangan Imam Abu Muhammad Ramah Hurmuzi. Poin utama buku ni adalah nak ingatkan bahawa kita kena kuasai ilmu hadis ni, kita jangan berpada dengan riwayat saja. Tapi juga aspek diroyah juga. Dia yang kemudian bezakan antara riwayah dan diroyah. Ya tak? Penguasaan kita dalam ilmu hadis jangan setakat riwayatkan saja, setakat punya sanad banyak, meriwayatkan hadis dan lain sebagainya, tapi juga mesti kefahaman dalam ilmu hadis tu dikuasai. Dan beliau kritik, ada ucapan beliau dalam buku tu yang mengatakan walaysa lirrawil mujarrad an yata'arrafa lima la yakmululah. Kalau setakat seorang perawi atau ahli hadis ni setakat ahli perawi aja, periwayat saja, jangan sentuh isu yang bukan kepakaran dia. Ini nasihat dia. Kalau awak ulama dulu, ingatkan dia, kepada ahli hadis, sebab selepas mihnah khalqil Quran ni, ahli hadis ada setengah ahli hadis yang nak cakap semua isu. Tentang akidah dia nak cakap, tentang fiqh dia nak cakap, semua tentang dia nak cakap, terutamanya lagi dalam usaha mereka untuk condemn Ahlul Ra'i, condemn Mu'tazilah, nak kata mereka aliran sesat. Dia nak masuk dalam perbahasan tentang akidah, padahal mereka tak punya penguasaan dalam bidang tu. Itu yang diingatkan oleh Ramah Hurmuzi. Rawil mujarrad, awak ni kalau cuma setakat perawi saja dalam level kedua tadi, bukan level Bukhari ni, level kedua ni, kan, level apa namanya, setakat tahu ilmu hadis saja, riwayat hadis saja, dan tidak menguasai ilmu dirayah dan ilmu-ilmu yang lain, jangan sentuh isu yang bukan kepakaran awak. Bagus kupasan. Dan dia bawakan satu contoh, sebab ini berkaitan dengan apa yang berlaku di zaman dia. Dia katakan berlaku kepada seorang ulama bernama Harb bin Ismail Al-Sirjani. Pada hari ini kita lebih kenal Harb bin Ismail Al-Kirmani. Ya? Dua yang berbeza. Dia sama. Sirjani, Kirmani. Dia Sirjan itu adalah bagian daripada Kirman. Kirman satu tempat di kawasan Faris sana. Nah, Harb bin Ismail Al-Sirjani atau Al-Kirmani, kata Imam Ramah Hurmuzi, dia seorang perawi biasa, memang rajin menulis hadis, rajin kumpul riwayat, tapi tidak menguasai ilmu akidah. Lalu dia menulis satu kitab bertajuk As-Sunnah wal Jamaah. Dalam buku tu dia condemn Mu'tazilah. Subhanallah. Dalam buku tu dia condemn Mu'tazilah. Dia cakap Mu'tazilah aliran sesat, bla bla bla, panjang. Lalu kemudian sampai kepada buku tu, sampai kepada seorang tokoh Mu'tazilah bernama Abul Qasim Al-Balkhi. Kibar Mu'tazilah. Bukan cuma kibar. Dia Ra'isul Mu'tazilah di Baghdad. Masya Allah.
Dia Abul Qasim al-Balkhi dia rais Mu'tazilah di Baghdad. Sebab zaman tu ada Mu'tazilah aliran Baghdad, Mu'tazilah aliran Basrah. Aliran Basrah ni bapak tiri Abul Hasan al-Ash'ari. Al-Jubai itu aliran rais Mu'tazilah aliran Basrah ni, rais Mu'tazilah aliran Baghdad. Apabila dia baca buku Al-Kirmani, dia nampaklah bahawa ni tulisan orang yang bukan pakar, nak bincang isu yang bukan spesialisasi dia. Habis dia tulis buku untuk rad buku tersebut. Apa kata Imam Ar-Rumah-Hurmuzi dalam bahasa kita? Kirmani buat malu kita lah kalau begitu kan. Buat malu kita. Kumpulan Al-Hadis. Kumpulan Al-Hadis. Dia bukan saya nak bela Al-Balkhi. Balkhi salah memang salah. Memang salah. Cuma awak pun salah sebab bincang tentang perkara yang bukan bidang awak, sehingga seolah-olah kasih peluru orang untuk tembak kita. Ini yang diingatkan oleh Ar-Rumah-Hurmuzi. Jadi dari sini kita boleh nampak bahwa dalam sejarah demografi Mu'tazilah Al-Hadis tidak semua sama. Al-Hadis ni ribuan. Dia ada lapisan ulama, ada lapisan sekedar perawi saja, dan ada juga lapisan awam. Dan kumpulan ketiga yang memang dia mengaku Al-Hadis padahal belajar hadis pun tak kuasai, lalu apalagi ilmu-ilmu yang lain. Pernah berlaku Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dia riwayatkan dalam buku dia Al-Jami' Al-Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami'. Satu hari ada seorang laki-laki datang ke Al-Ma'mun. Dia mengatakan, "Ya Khalifah, sahibu hadis munqati' bihi." Dia bawa, orang zaman dulu dia tulis alat tulis dia, tinta dan pen lah. Itu menjadi syiar atau tanda dia ni penulis hadis. Ya kan? Kalau istilah kita bawa buku, bawa pen, siapa yang bawa dua alat tu maksudnya dia Al-Hadis lah. Itu. Dia bawa hadapan Al-Ma'mun, dia katakan, "Sahibu hadis munqati' bihi." Wahai Khalifah, saya ni full time pelajar hadis, istilah kita lah. Full time belajar hadis. Kehabisan bekal, nak minta bantuan. Apa kata Al-Ma'mun? "Madza tahfazu fi babi kaza wa kaza?" Okey, saya nak tes. Ma'mun tu pun pakar hadis. Dia pakar hadis. Dia cakap, "Okey, saya nak tanya. Awak hafal apa hadis berkenaan dengan bab wudu misalkan? Sebutkan hadis-hadis tentang wudu yang awak hafal." Dia tak boleh jawab. Kalau begitu saya yang sebutkan, kata Al-Ma'mun. Disebutkan semua hadis yang dia hafal dalam bab tersebut. Masya Allah. Kemudian, okey, apa yang awak hafal berkenaan dengan bab salat? Tak boleh jawab juga. Kalau gitu saya yang sebutkan. Al-Ma'mun baca semua. Lepas tu dia katakan apa? "Ahaduhum yatlubul hadis salasata ayyam yaqul huwa min ashabil hadis." Masya Allah. Istilah kita sekarang ni, orang zaman sekarang baru belajar hadis 3 hari udah kata pakar hadis. Betul tak? Subhanallah, tepat kan? Baru belajar hadis 3 hari dia kata ahli hadis. Tuhu salah satu darahim, dia cakap bagi dia 3 ringgit dah. Presiden tu beritahu bagi 3 dirham. 3 dirham saja. Ini ada pula aliran yang ada pula kumpulan yang macam ni, yang nak ambil keuntungan, kesempatan daripada kedudukan Al-Hadis, ya kan. Nah, dari sini kemudian kalau kita bincang berkenaan dengan kita faham realiti Al-Hadis macam mana, apa kaitan dia dengan aliran dengan Abul Hasan al-Ash'ari, betul tak? Okey, tu soalan seterusnya tu. Iya.